السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Alhamdulillah, kita masih lagi mengenai dengan perbincangan syarah pada akidah wasithiyah. Itu dalam kitab kita ini masih lagi pada muka surat yang ke-10. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Itu perbincangan kita berkenaan dengan beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kita telah pun bincang masalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla dalam kuliah kita yang lepas. Kita telah pun bincang berkenaan dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun saya sebut pada pada kuliah kita yang lepas, itu beriman dengan beberapa kaedah ataupun iman adanya Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada rububiyahnya, beriman pada uluhiyahnya, dan beriman kepada asma wa sifat yang kita telah sebutkan. Maka iman kepada adanya Allah itu dengan dalil akal wujudnya Allah, serta dengan dalil panca indera yang boleh kita lihat, serta dalil fitrah manusia, semula jadi manusia, untuk dia menerima bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan. Baik. Dan datang ke beberapa dalil dari syarak. Dalil syarak ni dalil yang dibawa oleh syarak yang mengandungi sebaik-baik petunjuk kepada manusia ini. Jelas berkenaan dengan beriman kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni kita masuk, iaitu wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Malaikah adalah perkataan jamak daripada perkataan malakun. Perkataan malakun, dan asal daripada perkataan ma'lakun. Sebab itu
malaikah juga boleh diterjemah sebagai ar-risalah. Ar-risalah maknanya utusan. Lebih kurang je makna dia. Itu dari segi makna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, Allah Taala sebut ja'ilil malaikati rusulan ajnihatim mathna wa sulasa wa ruba'. Itu yang menjadikan malaikat Allah ja'il malaikah sebagai rusulan, sebagai utusan-utusan untuk menguruskan bermacam-macam urusan yang ada di atas muka dunia ini, yang mempunyai sayap. Rusulan uli ajnihah, yang mempunyai sayap. Mathna, masing-masing ada 2. Wasulasa, ada 3 sayap dan 4. Yang pertama sekali, malaikat ni duduk di alam gaib. Kita tak nampak. Gaib. Dan bila kita sebut gaib ni, kita letak kunci dalam kepala kita bahawa Allahu ya'lamul ghaibah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui benda yang gaib. Tapi masing-masing mempunyai tugas di sisi Allah Taala. Dia ada tugas di sisi Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa tugas-tugas para malaikat ini, yang pertama sekali Jibril. Ni disebut dalam hadis, disebut dalam Quran lah, nama-nama ni Jibril. Ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, dan ia menyampaikan tugas tersebut Allah Ta'ala bagi pada dia, menyampaikan daripada Allah kepada para rasul. Sebagaimana Nabi Musa diturunkan Jibril, itu juga Nabi Isa, begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril menjadi kawan kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan selalu jumpa Jibril, bila Allah Taala suruh baru jumpa. Bila Allah Taala suruh baru jumpa. Dan beberapa orang malaikat lagi, itu yang keduanya Israfil. Israfil ni peniup sangkakala. Apa benda sangkala ni kita pun tak tahulah. Jenis macam mana sangkakala ni, bahasa kita lah tu guna sangkakala tu. 2 dia. Yang pertama sekali sangkakala untuk tiup sangkakala ketika mana Allah Ta'ala suruh dia tiup. Bila akhirat ni, dunia ni digoncangkan dan dunia dibangkitkan kembali. Dia juga merupakan malaikat yang menjadi pemikul arash. Malaikat yang menjadi pemikul arash. Maknanya dia salah seorang daripada malaikat ditugaskan untuk memikul arash Allah Ta'ala. Arash Allah itu dipikul oleh 4 malaikat. Bila berlakunya kiamat, ditambah lagi katanya 4 malaikat. Itu berasal pada riwayat. Maksudnya setiap tiang arash yang 4 itu ada 2 orang malaikat yang memikulnya. Mereka tidak ada benda lain kecuali yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka sentiasa bertasbih kepada Tuhan mereka. Ini Allah Ta'ala. Hijrah dia siang malam tasbih saja. Berdasar kepada ayat alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Beriman sungguh-sungguh mereka percaya pada Allah Subhanahu wa taala, serta mereka pikul tiang arash dalam keadaan mereka bertasbih kepada Allah. Dan Allah Ta'ala sebut juga doa mereka. Malaikat yang pikul tiang arash ini, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang Allah Ta'ala sebut itulah, Rabbana wasi'ta kulli syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu
Allah Ta'ala sebutlah Quran tu, alladzina min arsh wa man rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu meliputi ilmu, meliputi segala-galanya. Faghfir lilladzi, maka ampunlah dosa. Walladzina amanu, orang beriman. Wattaba'u sabilak, dan orang menunjuki jalan kamu, orang mengikuti jalanmu. Maknanya orang ikut jalan agama ni, ikut jalan Nabi SAW, mereka memang akan didoakan oleh para malaikat, bukan malaikat yang biasa-biasa, malaikat yang memikul arash. Dan menyebabkan orang yang beriman hak dokong sunnah Nabi ni, kita rasa kemah. Hidup kita walaupun tidak ada orang sokong, tapi kalau kita bercakap benar di atas landasan sunnah Nabi SAW, kita tak buat perkara-perkara yang bid'ah yang Nabi tak buat, insya-Allah Allah Ta'ala bagi kita special doa para malaikat. Malaikat bukan malaikat jauh-jauh, malaikat yang duduk di arash Allah, memikul tiang arash Allah, yang mendoakan. Faghfir lilladzina tabu, bagi orang yang bertaubat, ya Allah ampunlah dosa dia. Wattaba'u sabilak, dan orang ittiba', mengikuti jalanmu. Jalan apa? Jalan Nabi SAW. Bukan saja kita, amin zurriyat, daripada zuriat keturunan pun boleh juga. Semua malaikat berdoa. Jadi kita kena pastikan bahawa hidup kita ini hidup dalam keadaan mengikuti jalan Nabi. Selamatlah kita. Yang jadi masalahnya apabila kita tak ikut jalan Nabi, itu bukan malaikat berdoa pada kita, malaikat sopoh pula kita. Tu Israfil. Yang ketiga, Mikail, ditugaskan untuk urus hujan dan tumbuh-tumbuhan. Sebelum daripada tu, kita kena faham dah, Allah Ta'ala tugaskan malaikat ni bukan bermakna Allah Ta'ala tak boleh buat. Tu benda yang ada kena kepala tu kena ada. Allah Ta'ala tugaskan malaikat ni bukan bermakna malaikat tu tak boleh nak buat benda tu. Amat salah kefahaman kita kalau kita fikir bahawa Allah Ta'ala tugaskan malaikat tu sebab dia tak boleh buat. Dah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ahkamul hakimin, paling bijak sekali dia. Dia nak buat sorang-sorang dia pun tak apa, dengan keinginan dan kudrat dia memang boleh buat. Tapi Allah Ta'ala ciptakan malaikat ini, yang keduanya Allah Ta'ala cipta malaikat ni bukan sebagai pembantu dia. Tidak. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala cipta malaikat ni sebagai pembantu dia, maka kita kata letih ya. Pemahaman begini letih, sebab teruk lah, tak betul pemahaman begini. Sebab Allah Ta'ala tak perlu pada pembantu. Allah Ta'ala tak perlu pada mesyuarat nak buat satu perkara, nak tanya malaikat tu, tak perlu. Itu bukan jenis Allah Ta'ala, jenis kita kata tanya mesyuarat malaikat pandangan macam, tak perlu tanya pandangan, dia nak buat, dia buat je. Sama ada kebaikan ataupun keburukan kepada satu perkara. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah, Allah Ta'ala sebut. Wa idza arada biqaumin, bila Allah Ta'ala nak satu kaum itu dengan keburukan, fala maraddalah, tak ada orang boleh halang. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala bagi tugas dia, memang Allah Ta'ala bagi tugas sungguh. Tugas tu bukan bermakna Tuhan tak mampu, Tuhan mampu. Cuma nak menunjukkan kekuasaan dan urusan tarbiyah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengurusi hujan dan tumbuh-tumbuhan, ini bahagian malaikat Mikail. Ketiga-tiga malaikat ni yang saya sebut tadi, Jibril, Israfil, Mikail, bertugas untuk mengurus kehidupan. Dan Jibril tugas menyampaikan wahyu yang mengandungi kehidupan hati. Sebab manusia ni hidup dengan dua perkara. Jasad dia hidup, hati dia pun kena hidup. Kalau jasad saja hidup, tapi hati tu mampu kerah, orang panggil. Jasad je hidup, tapi hati tu mampu. Manusia hiduplah keadaan orang panggil bangkai yang hidup. Sebab manusia yang tidak ada kehidupan hati ni ibarat binatang saja, bukan manusia sebenar.
Manusia hidup dengan tidak ada kehidupan hati dia. Kehidupan hati ni maknanya apa? Kehidupan roh dia tidak ada. Dia lari dah daripada tujuan Allah Ta'ala cipta dia. Allah Ta'ala cipta dia ni untuk jadi hamba. Tapi bila dia buat bagi makan pada jasad dia saja, kehidupan dia ni, bismillah, hidup dia bagi makan pada jasad dia saja. Makan nasi kandaknya, dengan makan dengan daging bakaknya, dengan makan dengan ayam, nasi khabu, macam-macam nasi. Tapi roh dia kering kuruh roh dia. Tak besar-besar roh dia. Sebagaimana tubuh dia dijaga dengan baik, maka dia dinamakan sebagai, bukan orang, tapi orang panggil binatang tapi ada akal. Binatang ada akal. Manusia sebenarnya gitulah. Hayawanun natiq. Dari segi mantiknya manusia ni binatang yang ada akal. Tapi akal itu tidak diisi dengan wahyu. Hiduplah keadaan itu hawa nafsu. Apa beza dia dengan lembu? Sama ya. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, cari tahu nak mentah ke darah je. Cari makan untuk makan keluarga, makan sombak dalam mulut anak-anak nak makan. Hidup lagu tu hidup macam lembu. Dia je berasa orangnya. Dia berasa bahawa dia orang tak mudah dah dia tu. Menaik keretanya, dengan meniaga lakunya. Tapi roh tu kering, tak ada apa. Kita kata mu ni muka orang, lembu mu ni. Muka orang. Jibril ni Allah Ta'ala buat turun dia, Allah Ta'ala buat dia untuk menurunkan wahyu, dan wahyu ni adalah kehidupan hati manusia. Kemudian Mikail ni adalah merupakan kehidupan di bumi ni. Mikail, kehidupan bumi. Sebab manusia ni Tuhan buat, Allah Ta'ala letak atas muka bumi. Belum pada letak atas muka bumi itu, Allah Ta'ala perkenal dulu kampung asal sebelum muka bumi ni. Itu syurga. Situ tempat asal. Kau mari Perlis ke, kau mari Kedah ke, kau mari Kelantan ke, asal dia syurga. Semua layak masuk syurga kalau orang beriman. Cuma ada kategori dia lah. Hak masuk syurga tanpa hisap, hak masuk syurga kedian sikit, hak lambat sikit, berdasar kepada amalan yang manusia buat. Tapi masuk syurga tu syurga. Syarat dengan tak ada syirik dan ada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat syurga. Sebab apa Allah Ta'ala bagi syurga ni? Sebab syurga ni kampung asal. Kampung asal kita. Sebagaimana apabila hari raya, orang akan bersungguh-sungguh untuk balik ke kampung masing-masing. Sebab itu merupakan kampung asal dia. Bila tiba je hari raya, masing-masing balik kampung masing-masing. Balik tiket bah pun, tiket bah habis pun tumpah, lori-lori ikan pun naik. Sebab nak balik kampung. Tu kampung atas muka dunia. Yang mana dunia ni hancur. Syurga tak hancur. Manusia tak bersungguh. Sebagaimana bersungguh nak balik raya tu, tiket bah habis, muak lori-lori getah pun tak apalah. Duduk belakang bekas-bekas getah tu, bekas apa orang panggil, orang kata puk getah tu, tarik getah tu tak? Benda tu tak ada dah, tapi bau dia melekat menduduk. Sebab apa? Nak balik raya punya pasal. Tapi nak balik kampung asal syurga tu, manusia payah nak duduk. Susah nak duduk. Duduk dengan orang mengajar sikit pun rasa lagu lain dah. Mari dekat majlis-majlis ilmu ni rasa macam lain dah. Baca Quran sikit pun rasa mata pun lain macam dah. Kalau tengok TV lama-lama tak apa. Bukan tuan-tuan lah ni, orang lain ni saya sebut ni. Tapi nak buat benda-benda ni rasa susah. Sedangkan kita bersusah payah nak balik kampung asal kita kalau kita hari raya, tapi kita tak bersusah payah nak balik syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Dan Israfil ni juga, dia merupakan menghidupkan orang yang ketika mana hari kebangkitan. Maka manusia ni dalam perkataan kehidupan ni,
kehidupan yang dia perlu jaga, kehidupan hati dia, kehidupan yang Allah Ta'ala jaga dia, kehidupan atas muka dunia, dan kehidupan yang dia perlu fikir itu kehidupan selepas daripada dia mati, dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat ni nak cari pada kehidupan dunia, tak ada. Dia kena cari pada kehidupan hati. Adalah masalah fikir, masalah akhirat. Kalau cari kehidupan atas muka dunia ni tanpa memikirkan akhirat, masalah isi hati ni, isi roh ni tidak ada, dia tak akan nampak akhirat. Tak akan nampak sama sekali. Sebab orang yang beriman kepada akhirat ni adalah orang yang betul-betul teguh jaga kehidupan atas muka dunia mengikut syariat Allah Ta'ala. Apa yang disebut sebagai kehidupan dunia ni? Kehidupan yang silat-silat hari bulan tak boleh bawa ke akhirat, tetapi menjahanamkan kita ke akhirat. Harta yang kita cari di antara dua, melaknat kita ataupun menjadi rahmat bagi kita. Anak-anak yang kita ada jadi rahmat pada kita ataupun jadi laknat kepada kita. Apa saja kita miliki atas muka dunia ni menjadi laknat ataupun menjadi berkat di hari akhirat. Dan sebab itulah Nabi SAW pernah bertawassul dengan 3 nama ni. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, Alimul ghaibi was syahadah, Anta tahkumu baina ibadak fima kanu fihi yakhtalifun. Nabi sebut, Ihdini lima ikhtulift fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Ni boleh kita tengok dalam Rawah Muslim, iaitu dalam doa Nabi SAW pada semayam malam Nabi. Ada di antara doa iftitah itu doa ketika mana Nabi lepas takbir Allahu Akbar pada semayam tengah malam, Nabi pernah sebut Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 nama ni Nabi sebut ni, wahai Rabb, Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil. Ada orang dia ambil benda ni nak tawassul juga dengan roh wali-wali. Wahai Tuhan wali ni, wahai Tuhan wali ni. Ada juga jenis begitu. Dia gunakan kias. Dia kata kias yang salah langsung, tak kena langsung dengan hadis Nabi. Kita kata mau nak tawassul dengan roh wali apa? Dia tu sendiri tak tahu masalah dalam kubur itu macam mana. Kita ni tak tahu hak mati tu masalah dalam kubur dia macam mana. Boleh nampak ni? Kita tak tahu dalam kubur dia tu dapat berkat ke, dapat rahmat ke, kita tak tahu. Walaupun hidup tamu ke dunia dia sebagai tok wali besar sekali pun, cuba fikir tu. Lepas tu Nabi ajar kepada kita ni, Rabba Jibril Mikail ni Nabi ajar pada kita. Bila Nabi ajar kepada kita, adakah yang Nabi ajar ni Nabi sebut malaikat ni kalau segi ketaatan lebih hebat daripada tok alimu lagi. Lebih hebat daripada tok alimu lagi dari segi ketaatan. Dan Nabi ajar dengan doa ni. Cukup dengan hak Nabi ajar lah. Nak kiyah lagi nak sebut. Orang buat benda bid'ah ni memanglah dia suka kiyah yang tu, kiyah yang ni. Dah ada buat ni tentu guru juga, ustaz-ustaz juga. Jenis tak takut ke Tuhan, apa panggil? Jenis tak takut ke Tuhan, tak takut pada Allah Ta'ala. Duk reka agama ni orang tak takut pada Allah. Reka-reka agama ni tak ada tempat neraka tempat dia. Sebab agama ni tak boleh reka. Tapi tak rasa takut pada neraka. Nak takut pada neraka kerana hati duk penuh dengan dunia. Orang tak takut pada akhirat kalau hati ni penuh dengan dunia. Orang takut akhirat ni bila hati tu ingat akhirat. Akhirat ni Tuhan nak tanya lagu ni. Bila kita bubuh atas tu, atas mana atas Tuhan nak tanya di akhirat.
Bagaimana seorang pekerja dia buat kerja, bos nak tanya. Sebagaimana cikgu yang disuruh, anak murid disuruh oleh cikgu buat kerja, cikgu nak tanya. Bos nak tanya, cikgu nak tanya, orang tu nak tanya. Tanya-tanya ni perlu pada jawapan. Bukan tanya saja. Nah, kalau boleh jawab depan Allah Ta'ala begitu begini, tak apalah. Atas muka dunia ni kita tanya pun tak nak jawab. Apatah lagi Allah Ta'ala tanya di hari akhirat. Cuba fikir benda tu. Nabi pula sebut Rabbi Jibril Mika'il. Nabi sebut dengan rububiyah Allah Ta'ala. Sebut dengan rububiyah Allah. Dengan sifat Allah Ta'ala yang menjadikan malaikat-malaikat ni. Itu Nabi sebut. Satu lagi kita juga tahu malaikat ni ada yang ditugaskan untuk mencabut nyawa setiap pemilik. Kita tak sebut Israel lah, sebab Israel ni tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam riwayat. Tidak ada dalil yang sahih nama dia Israel. Kalau Malakul Maut ada. Israel tak ada. Kalau duk menyanyi bila Israel apa semua tu tak ada. Riwayat Israiliyat ada. Kita tak mau pakai lah Israiliyat ni. Kita nak pakai yang mana disebut dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat itu tidak lalai daripada kewajipannya. Allah Ta'ala sebut lagi, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Itu katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa. Allah Ta'ala sebut malakul maut. Allah Ta'ala sebut malaikat Israel. Allah tawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang jiwa orang ketika mati. Sebenarnya tidak ada penentangan daripada ayat-ayat ni lah. Sebab ditafsir oleh ulama sendiri, ulama tafsir kita, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa manusia ni, Allah Ta'ala sendiri cabut nyawa, nombor satu sekali. Ataupun malaikat-malaikat yang lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utuskan, yang keduanya. Ataupun malakul maut yang Allah Ta'ala sebut tadi. Cuma tugas cabut nyawa ni banyak malaikat. Jika ada yang bersangkutan dengan penduduk syurga, maka malaikat yang mengambil ruh tu yang baik. Dan letak di atas kain warna putih yang berbau wangi dan bawa naik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, catatkanlah kitab hamba-Ku ini sebagai illiyin, itu tempat tinggi dalam syurga, dan kembalikanlah di muka bumi, lalu ruh tu kembali kepada jasad untuk menghadapi ujian pertanyaan. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan jika mayat itu tersebut bukan seorang mukmin, na'udzubillahi min zalik, maka malaikat maut jadi iringi dengan malaikat-malaikat dengan membawa kain yang busuk, pakai bauan yang amat busuk daripada neraka, dan mereka mengambil nyawanya, meletakkan di atas kain yang busuk tersebut, membawanya ke langit, akan tetapi pintu langit ditutup. Di hadapannya dicampakkan ke bumi dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Suratul Hajj ayat 31. Barang siapa yang mensyirikkan Allah Ta'ala sesuatu dengan yang lain, maka seolah-olah ia jatuh daripada langit, disambar oleh burung, diterbangkan oleh angin ke angin yang jauh. Sahih maknanya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulislah hamba-Ku ini dengan sijin. Sijin ni mana? Sijin ni itu lembah neraka. Tulis pada dia. Semoga kita selamatlah daripada menjadi golongan yang sijin ini. Daripada hadis ni menunjukkan bahawa malaikat yang duduk apa orang panggil cabut nyawa ni bukan sahaja malakul maut, tapi ada malaikat-malaikat yang lain. Ruh yang baik maka dilayan dengan baik, ditanya soalan dapat menjawabnya, oleh kerana hidup dia penuh dengan syariat. Siapa Tuhanmu, dapat jawab siapa Tuhan kerana ikut syariat Allah Ta'ala.
Apa agamamu, dapat jawab apa dia agama dia, kerana hiduplah keadaan agama Allah. Dia boleh jawab juga siapa nabimu, dia boleh jawab nabi sebab tak buat benda bid'ah. Orang buat benda bid'ah jangan duk harap jawab soalan ni. Lebih teruk lagi orang kufur pada Allah Ta'ala, bila roh dia naik ke langit tak boleh naik ke langit. Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah Al-A'raf ayat 40, alladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Orang yang mendustakan ayat Allah SWT, kufur pada Allah serta menyombongkan diri dengan ayat Allah Ta'ala, tak mahu pakai Quran ni, bahasa tak moden, bahasa tak maju bila pakai Quran. La tufattahu lahum abwabus sama', sekali-kali Allah Ta'ala tak buka pintu langit untuk roh dia naik ke langit. Wala yadkhulul jannah, tak masuk syurga orang ni, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehingga mustahilnya unta masuk lubang jarum. Pintu langit tak terbuka, syurga tak masuk, sebagaimana mustahilnya unta masuk lubang jarum. Maknanya kalau ikut satu lagi ayat ni, suratul haji yang kita baca tadi, maka Allah Ta'ala lemparkan roh dia, sambar oleh burung, dibawa ke lembah Sijin. Duduklah keadaan begitulah sengsara sebelum daripada bertemu dengan Allah di hari akhirat, yaumil mahsyar. Sebab tu kalau orang tu mati baik, maka baiklah kehidupan akhirat dia. Kalau orang tu mati yang tidak baik, maka tidak baiklah alam barzah dia, tidak baik, maka tidak baiklah kehidupan akhirat dia. Kita hidup atas muka dunia ni nak memastikan tempat transit kita yang disebut sebagai alam barzah tu jadi baik. Jadi baik. Jadi nak suruh jadi baik alam barzah ni, kerja buat di atas muka dunia lagi, dengan mengajinya, dengan akidahnya, dengan ikut sunnahnya, baru jadi baik. Allahu Akbar. Bismillah. Allah Ta'ala ni dia nak suruh manusia masuk syurga, kadang-kadang dengan satu amalan, tapi dia berkenan dengan amalan tersebut. Kita dah buat banyak-banyak amal ni, kita ada cek tengok ataupun tidak, yang mana ya Allah Ta'ala betul-betul berkenan dengan amalan kita ni. Kalau duk buat amalan banyak pun tapi Tuhan tak berkenan, sikit habuk, rugi kita, letih. Banyak amalan tapi Tuhan tak berkenan. Berkenan ni sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Tak berkenan ni sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Semua hidup atas muka dunia dia kena ada syarat. Nak minta tanah kerajaan pun ada syarat, nak minta projek kerajaan pun kena ada syarat, nak jumpa dengan orang besar-besar pun kena ada syarat. Syarat tu banyak. Tak ada syarat satu, habis. Nak akhirat ni pula tak ada kabel. Atas muka dunia ni syarat-syarat ada pun tak apalah, kabel ada. Nah, paling kurang tak cukup syarat pun ada kabel. Nak akhirat nak minta kabel dengan siapa? Kabel mana hak besar di hari akhirat? Tan Sri mana hak boleh tolong? Datuk mana hak hebat? Tak ada. Tan Sri pun tak ada, datuk pun tak ada, tun pun tak ada. Apa pangkat manusia ni atas muka dunia? Tak ada harga sikit pun benda tu. Atas muka dunia ni ada harga dah. Kita nak kata macam mana? Nak guna kabel Nabi Muhammad, nak guna kabel Nabi Muhammad macam mana atas muka dunia pun, sunnah Nabi pun melawan. Nabi mana nak beri syafaat pada kamu? Nabi syafaat ni la yashfa'u indahu illa bi'idnih. Nabi tak bagi syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Tuhan nak izin macam mana? Hidup penuh mulut duk lawan Allah, hidup duk penuh mulut lawan Allah Ta'ala, penuh dengan gaya duk lawan Allah Ta'ala, lawan Nabi. Nabi suruh buat lagu ni, orang hak lawan Nabi ni buat benda bid'ah ni, orang tak hormat ke Nabi, tak hormat ke Nabi. Orang tak hormat pada Nabi teruk daripada segala-gala. Kalau suara pun tak boleh nak tinggi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tegur para sahabat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tanda adab dengan Nabi, suara pun tak boleh nak kuat
Ni duk buat ajaran lain hak Nabi tak ajar. Teruk lagi. Pak akhirat mu nak jumpa Nabi mana? Tanya dia, akhirat ni mu duk buat benda bid'ah ni, mu nak jumpa Nabi mana? Tak jumpa Nabi, mu jumpa ayah ping lah mu. Mu nak jumpa Nabi mana? Nabi mana hak boleh bagi syafaat kamu, tanya dia. Tanya begitu. Kalau jumpa orang hak buat benda yang Nabi tak buat. Nak kata macam mana? Baik zikir ke, baik wirid ke apa ke, hak Nabi tak ajar. Hanya duk buat bersungguh lebih pada hak Nabi ajar. Heran sungguh. Syaitan ni memang begitu kerja dia. Hak Nabi tak ajar tu memang dia rasa bersungguh. Dia rasa zuk orang panggil. Hak Nabi tak ajar tu rasa zuk. Rasa tenang, rasa tu semua rasa syaitan belaka. Tu bukan rasa mari daripada Allah Ta'ala. Nak tahu tak tahu benda tu dia istiqamah ataupun tidak. Orang yang buat bid'ah ni tak istiqamah. Sebab dia buat dengan hawa nafsu. Orang yang buat sunnah ni dia buat dengan istiqamah. Itu formula dia. Dia buat dengan istiqamah. Dia buat satu perkara tu istiqamah dia. Dan dia akan rasa kemanisan ibadah dia buat. Orang buat benda bid'ah ni dia tak rasa manis hati. Ibadah tu tak rasa, dia rasa manisnya hawa nafsu dia buat. Tu duk syok tu, wirid kuat-kuat lepas semayang, duk rasa syok, rasa hebat, rasalah aku ni orang yang buat agama, padahal dia ikut syaitan. Tak muka dunia ni tak ikut Nabi, nak ikut siapa lagi? Ikut syaitan lah. Nabi syaitan, Nabi syaitan. Mu nak pakai hak mana? Nah, kalau pilihan raya dua je calon ni. Calon Nabi, calon syaitan, siapa akhirat ni? Calon pilihan raya atas muka dunia ni, dia jadi calon, dia tak puas hati, dia lopak parti padang muka mu tu. Nampak ni? Ni tak lopak dua ni. Syaitan pun tak lopak jadi baik. Hak baik tu pun tak lopak jadi jahat. Dua calon ni. Dua calon ni, hak satu ke syurga, hak satu ke neraka. Hak pagi-pagi nak pakai hak mana? Kalau pagi-pagi tak semaya subuh, pagi-pagi duk lawan Nabi, dah pakai setan. Dialah tok wakilmu yang berhormat mu sampai ke neraka. Kalau Nabi ni mu pakai dia yang berhormat mu sampai ke syurga, mu nak pilih hak mana? Kalau buat benda bid'ah, sah dah pakai Nabi. Kalau buat benda bid'ah, sah pakai siapa? Pakai Nabi tu, pakai setan lah. Kalau ikut sunnah, sah dah pakai Nabi. Dialah wakil rakyat yang sebenar nak boleh sampai ke syurga. Boleh faham tu? Kalau faham kita berhentilah, sambung lain kali pula. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung pada kuliah kita sekali lagi, iaitu berkenaan dengan malaikat-malaikat yang ada yang mengelilingi bumi cari halaqah-halaqah zikir, dan ada malaikat-malaikat juga yang memikul tiang arasy. Ni adalah perbahasan berkenaan dengan malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.